topik baru untuk malam ni, which is topic 7 probability. Awak dah belajar masa SPM exactly sama. Kalau tanya saya, yang tambah ni mungkin dalam 10% sahaja. Dan topik 7 ini hanya masuk dalam UPS 3 dan assignment sahaja. Tulis kat sini, UPS 3 dan group assignment sahaja. So ini topik untuk awak cari markah carry mark tinggi-tinggi. Since dia tak masuk PSPM, saya tak particular sangat tentang jalan kerja yang terlalu detail. As long as awak faham konsep dan boleh dapat jawapan akhir, untuk group assignment kita boleh buat sama-sama. Oh, sebelum saya lupa, make sure link group assignment yang saya hantar hari tu dah penuhkan nama ahli kumpulan yang awak dah pilih. Saya cakap dengan kawan-kawan saya next. Semi saya tak nak pilih. Korang pilih sendiri. Korang pilih orang yang korang boleh bergerak, buat kerja sama-sama. Sesi lepas ada banyak isu. Taklah isu besar, tapi saya bagi awak kebebasan tengok semester ni macam mana. Dan kalau bagusnya kumpulan tu bergerak daripada sekarang. Jangan tunggu group assignment saja bergerak. Daripada sekarang pun dah boleh bincang jawapan sama-sama, tukar-tukar jawapan sama-sama, supaya korang boleh ada partner lah, boleh bersama, boleh check each other punya jawapan. Alright, so jom kita tengok malam ni santai-santai sahaja, lebih kepada revision, imbas balik probability yang kita belajar masa form 4, form 5 dulu. Form berapa? Form 5. Baru tahun lepas. Bukan, 2 tahun lepas. 2023, okay, 2022. Okay, so ada banyak dia punya learning outcomes, boleh baca. Biasakan diri awak sebelum belajar satu topik baru, baca dulu learning outcomes supaya kita tahu apa benda yang kita akan belajar nanti. Okay, ini cuma definition yang dah pernah tahu. Untuk awak belajar probability, mesti dulu cikgu dah pernah sebut ni, pengenalan istilah-istilah dalam probability. Matematik ni sebenarnya is a language. Saya selalu sebut kan, matematik is a language. Dia ada istilah dia ada simbol dan tata cara penulisan dia ada maksud yang tersendiri untuk setiap step by step. So ini contoh bahasa matematik. Apa dia maksud random experiment? Random experiment is a process leading to at least 2 possible outcomes with uncertainty as to which there will occur. Something yang berlaku secara, kalau dalam bahasa Melayu, rawa. Eksperimen, uji kaji, rawa. Something. Saya tak nak translate lah. Kita belajar bahasa Inggeris. Basic outcomes, the possible outcomes of a random experiment. Hasil daripada random experiment akan menghasilkan basic outcomes. Lagi sekali, random experiment akan menghasilkan basic outcomes. Sample space. Ini dah belajar dulu. Masa topik probability pun dah belajar. Masa topik set pun dah belajar. Sample space adalah the set of all basic outcomes usually denoted by S. Semua hasil yang boleh kita dapat. Dan event adalah subset of basic outcomes from the sample space. Saya tak mau cerita semua. Tak mau cerita. Terus example 3. Sebab yang atas tu boleh baca je. Boleh baca dan penulisan dia exactly sama. Walaupun mungkin macam saya dulu dah tak ingat. Tak apa, nanti bila example yang berikutnya sebenarnya kita akan buat ulang kaji juga. Kaitan dia sama. Okey, boleh ke? Dia ringkas ni saya tak cerita lah. Okay, example 3. List a sample space when 2 dice are thrown. State the number of all possible outcomes. Senaraikan sample space. Apa Wrong sample. Slider. Okay, list a sample space when 2 dice. Apa maksud dice? Dadu. So 2 biji dadu ni dia lempar, campak. Lempar.
Lempor berguling sana. Campak, lontar, macam itulah. So ada 2 dice. Bermakna kita kena catat semua kemungkinan nombor yang dapat. Okey, ini contoh yang pertama. Tengok sample space dia guna huruf S. Tengok dekat sini. Ini ulang kaji ini bukan benda baru. Pertama sekali sample space ditulis menggunakan huruf F besar, S besar. Penulisan sample space ada mesti dibuka dengan bracket curly dan setiap satu elemen itu dia bahagikan, dia asingkan satu persatu dengan tanda koma. Itu cerita dia. Dulu mungkin kalau awak kata pasal nombor genap, awak akan sebut macam ni: 2, 4, 6, 8, 10. Ini contoh yang paling basic. Di mana sample space, saya ulang balik, disenaraikan dengan pembuka dan penutup curly bracket dan each of the outcomes kita bahagikan, kita asingkan, maksud saya menggunakan tanda koma. Okay, itu maksudnya. Since kita ada 2 dice, so setiap satu dice tu dia adalah nombor-nombor dia. Contoh, dice yang pertama, kalau dapat dice pertama 1, dice yang kedua pun 1. Dice yang pertama 1, dice yang kedua keluar nombor 2. Dice yang pertama keluar nombor 1, dice yang kedua keluar nombor 3. Dice yang pertama masih nombor 1, dice yang kedua nombor 4. Sampailah habis. Tak laratlah nak sebut. Faham ke? Balik kepada soalan. Soalan tanya state the number of all possible outcomes. Dia tanya bilangan. Bilangan outcomes yang boleh terhasil, maka kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai habis semua sekali kita kira kita dapat 36. So tengok cara penulisan. Number of sample space is equal to 36. Language dia N kurungan S besar. Number of sample space. Number of sample space. Sama macam sekolah. Saya tak tahu dulu awak belajar sedetail mana cikgu terangkan, tapi saya akan cuba detailkan semula. Okay, ada soalan? Kenapa macam ni? Kenapa tak macam ni? Tak ada. Okey, B. B pula, find the probability of getting sum of the two numbers is 7. Bersambung daripada A tu, dia kata find the probability of getting sum, hasil tambah untuk dua nombornya sama dengan 7. Okey, jadi kita tengok secara nombor yang ada. Cuba cari yang mana satu bila kita tambah kedua-dua nombor dapat 7. Ni satu, ni satu, ni satu, yang ni, yang ni, yang ni. Betul? So kalau nak senaraikan, dia akan jadi macam ni. Tengok kat bawah. A, kita bagi nama lain lah. Tak boleh lah guna S. S ni untuk semua. Tapi sekarang dia bagi kita satu case kat situ. Satu sample space kita, satu eksperimen, iaitu A. A ni terpulang. Kalau soalan dah tetapkan, kita guna yang dia bagi. Kalau macam soalan ni dia tak kata pun A ke B, so kita guna je lah apa-apa. So A, getting sum of the two numbers is 7. Senarai dia adalah, tengok, dia tulis huruf A besar, sama dengan curly bracket buka, curly bracket tutup. Saya kena explain ni sebab nanti bila UPS awak kena tahu yang mana satu cara tulis yang betul. Bila perlu senaraikan, maka senaraikan dalam bentuk kita senaraikan satu persatu dan asingkan dia dengan tanda koma. Okey, soalan tanya probability macam biasa, kebarangkalian bermakna cari bilangan yang kita dapat bahagi dengan semua. So that's why dia dapat 6/36. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bahagi semua. Semua tadi 36. So 1/6. Settle. Simple je ni. Saya bukan benda baru. Saya cuma nak macam warming up balik awak punya memory. Itu saja. Okay. C. C. Find the probability of a sum
That is a prime number greater than 5 turns out. Find the probability bermakna mesti dalam bentuk pecahan. Bila soalan kata find the probability, jawapan akhir mesti bentuk pecahan. That is a prime number. Ingat tak prime number? Nombor perdana. Nombor perdana ataupun prime number. Apa dia nombor perdana? Nombor yang hanya boleh bahagi dengan satu dan diri dia sendiri sahaja. Contoh, satu boleh? Okey, 2, 3, 5, 4 tak boleh, 5, 6 tak boleh, 7, 8 tak boleh, 9 tak boleh, 10 tak boleh, 11 dan seterusnya. Okey, tengok balik dekat sini. Mana satu prime number? Yang ni 2, bukan. Ni 3? Yes. Ni 4, bukan. 5. Betul. Okey, 1 tambah 1. Pandai-pandai. Okey, thank you. So, ni 6 tak boleh. 7 boleh. Okey, senaraikan. Senaraikan lagi. Ni 3, 4 tak boleh. 5, 6 tak boleh. 7. Tapi dia kata greater than 5. Bermakna ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Betul kan? Nombor perdana yang lebih daripada 5. Lagi sekali, bermakna 7, 11, 13 tak mungkin. Sebab paling besar 12. Betul kan? Prime number, betul lah kita senarai tadi. That is greater than 5. Greater than 5 bermakna 5 tidak termasuk. Lebih besar daripada 5. Dan untuk kes ini disebabkan kedua-dua nombor yang keluar daripada dice adalah mesti maksimum 6 dan 6. So total dia 12. So tak mungkinlah 13. 13 tak boleh. So 7 dengan 11 sahaja. Setuju? Okey, lagi sekali. Ni tak boleh, ni 7, 3 tak boleh, 4, 5 tak boleh, 6, 7, 8. Mana lagi? 8. Tak boleh 8. 9. Mana lagi? 7. 7 sini 7. Sini 7. Sini 7. Setuju? 11. 3, 4. Oh ni 7. Oh sebaris. Kan? Dapat tak? Pattern. Macam tu. Maths is about pattern. Okey, sebelah ada lagi ke? 7? Tak, yang 7 dulu. Habis. Okey, 11. 5, 6, 6, 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 per 36. Macam tu lah. So, kalau nak tahu cara tulis, kenapa 9? Tertinggal 1. 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya tertinggal mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1. 6, 1 ada? 1, 6. Ada? Okey, cuba cek. 1, ni saya kecilkan. 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, ya Allah. 4, 3, 5, 2, 6, 1, 6, 5. Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa dia cakap 9? Allah. Tukar. 8 per 36. Saja dia tahu. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada kan? Jawapan kita tukar. 8 per 36. Nak kecilkan boleh, tak ada masalah. 8 per 36, 2 per 9. Okey. Saya jarang setuju tukar kepada perpuluhan. Sebab bila perpuluhan awak ada kemungkinan untuk round off saja. That's why dia ada dalam bentuk pecahan. Nombor dia lebih tepat. Beres? Okey, lagi. Jom kita belajar 3 diagram. Okay. Kalau awak perasan, macam soalan dice, 2 dice tadi, kita jadi macam susah nak senaraikan dia. Perasan kan? Masa nak senaraikan ni tadi, ada 36 cerita kat sini.
kita jadi macam kena teliti satu dengan satu, satu dengan dua, betul tak? Macam kalaulah ada cara yang lebih mudah supaya bila kita nak senaraikan semua tu tak ada tertinggal mana-mana, lagi bagus, betul tak? Itu nasib baik cerita tentang 2 dice dan nombor dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 je. Bayangkan kalau saya nak buat combination, contoh ni ada 69 orang depan saya, tolak dia 68 orang student. Saya nak tengok macam mana senarai pairing yang boleh kalau saya nak pairkan korang 2 orang satu kumpulan. Faham tak? Maknanya Aizal dengan Fitri dengan Wan, Aizal dengan Sal, Aizal dengan Nazmi, Aizal dengan Wan, Aizal dengan Afiq. Faham tak? Itu baru Aizal korang. Lepas tu tukar pula Fitri dengan ni. So nak senaraikan dia macam pening lah. 69 pairing. Of course susunan tempat duduk kena consider. Aizal dulu baru Fitri, dengan Fitri dulu baru Aizal. Berbeza maksudnya. So kita perlukan satu cara untuk kita boleh keluarkan semua possible outcomes tanpa tertinggal apa-apa. Faham tak cerita dia? Macam takut je. Okay, that's why kita guna tree diagram. Pernah baca tak? Soalan ni dulu kalau masuk PSPM awak demam. Soalan susah gila, tree diagram dalam PSPM. Bila saya tahu probability tak masuk PSPM, lega banyak. Soalan tree diagram dalam PSPM maka dia besar dan soalan dia susah. Dia bukan tree diagram macam dice tadi, bukan. Dia yang high order thinking punya soalan, kebat punya soalan. So kena hati-hati. Kalau soalan group assignment tak apa, kita boleh bincang, boleh Google, boleh tengok buku, boleh tanya pensyarah, tak apa, okey sikit. Okay, apa dia tree diagram? Tree diagram ni adalah satu cara untuk kita senaraikan semua possible probability, semua possible outcomes. Okay, a tree diagram consists of a few branches. Kita akan buat cabang-cabang that illustrate all the possible outcomes of a sequence of experiment or event where each event can occur in a finite number of ways. Itu bahasa Inggeris je lah. To find the probability, you must multiply along the branches and add between the branches. Nanti kita tengok macam mana maksud dia. Dan total probability for all branches is equal to 1. Contoh, kalau cerita dice tadi, dia cerita macam ni. Saya tunjuk yang dice sebab kita baru je senaraikan. Okay, kita ada 2 dice. So dice yang pertama ada 6 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Sekarang ada 2 dice. Bermakna daripada dice yang pertama kita buat cabang ada 6. Dan disebabkan ada dice yang kedua, kita cabangkan lagi dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pun sama, cabangkan dia lagi 6. Ini contoh tree diagram. Walaupun nampak macam rumit, saya tak rasa dia terlalu rumit. As long as kita boleh semak dan pastikan tidak tertinggal satu pun, ini sebenarnya yang lebih mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita boleh check. Untuk laluan yang pertama 1, 1. So keluar 1, 1. Laluan yang kedua, daripada 1 tadi sekarang dia pergi dekat sini. So 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Yang bawah And then untuk yang 2 pula, 2. Ni yang dia kata along the branches. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Untuk dapat 1 adalah 1/6. Betul? Probability untuk dapat 1 daripada 6 adalah 1/6. Dan juga probability untuk dapat 1 yang kedua daripada dice yang kedua juga 1/6. Saya tengah cerita maksud nota. Ni ayat dia.
To find the probabilities, you must multiply along the branches. So, untuk dapat probability 1-1, untuk dapat probability 1-1, kita darab antara branches, which is 1 sini dengan 1 sini. So, dia akan jadi 1/6 times 1/6, 2/36. Untuk dapat 1-1. Tak boleh conteng pula. 1/36. 1/36. Untuk dapat, apa saya tak boleh? Untuk dapat 1-1. So, since everything 1/36, 1/36, 1/36, semua ni akan dapat 1/36. Ayat yang seterusnya, dia kata and add between the branches, total probability for all branches is equal to 1. So, bayangkan 1/36 ni kita tambah sebanyak 36. Last kali kita akan dapat 36/36 is equal to 1. Itu maksud dia. Boleh? Sorry sesama ni jadi tak selesa. Okey, tu basic saja. Jom kita try buat tree diagram. Okey, stand by ke atas. Kita nak buat tree diagram sama-sama. Kita nak belajar macam mana nak gunakan soalan dan maklumat yang diberi. Kan Steve kan? Menggunakan tree diagram. Okay, you stand by Steve. A box contains 3 blue and 2 white balls. Okay, dalam satu box ada 5 balls. 3 blue and 2 white balls. 2 balls are drawn from a box one after another. Awak kena faham bahasa Inggeris ni. Nanti bila dalam exam kita kena tahu maksud dia. Jangan sebabkan kita tak boleh faham bahasa, tak boleh faham maksud tu yang membuatkan kita tak dapat jawab dengan baik. Okay, 2 balls are drawn from a box one after another. Bermakna dia nak keluarkan 2 biji bola satu per satu. Maksud dia macam kita cabut nombor cabutan bertuah. What is the probability of drawing? Apakah probability untuk hasil cabutan a blue ball on the second draw? Probability untuk dapat bola biru pada cabutan kedua. Tu cerita dia. Cuba fikir, kalau awak fikir sendiri, tak buat tree diagram, macam mana nak cerita cabutan kedua? Okay, dalam box tu ada 3 blue dengan white ball. Selalunya saya suka lukis. Selalunya saya akan suka lukis untuk bantu kita punya imagination. 3 blue and 2 white. Ni cara saya, supaya saya nampak benda tu lebih ringkas. Manusia lebih mudah nampak imagine kalau bentuk lukisan berbanding bentuk tulisan ayat. Faham ke? So kita buat macam tu. Sekarang nak cabut 2. Kita mungkin ambil cabutan dalam box tu, keluar yang pertama blue. Betul? Tapi tak semestinya blue sebab ada white juga kan? Ada juga kemungkinan keluar yang kedua white. Itu baru yang pertama. Macam mana dengan yang kedua? Dah keluar blue, simpan, letak tepi, asingkan. Nak cabut pula yang kedua white. Macam mana nak buat? Itu sebab kita perlukan tree diagram. Sebab dengan imaginasi yang biasa, dengan bayangan yang biasa, kita tak boleh nampak cerita tu dengan jelas. That's why you need tree diagram. Tapi macam mana nak hasilkan tree diagram? Okay, first sekali, ada berapa cabutan? Okay, cabutan yang pertama bermula dengan titik yang pertama. Ada berapa warna ball? 2. So kita mungkin dapat blue ataupun mungkin dapat white. Cabutan yang pertama, cabang yang pertama. Ini tree diagram. Okay, ada berapa blue? 3. Daripada berapa semua? 5. So saya tulis di situ probability untuk dapat blue, iaitu 3 daripada 5. Manakala untuk dapat white, kita ada 2 biji daripada semua 5.
Tulisan biru itu adalah probability untuk dapat blue, ini probability untuk dapat white. Saya tak risau sangat tulis ni sebab nanti awak jawab soalan UPS. Tak risau pun. Tapi kita tulislah, kita nak faham. Okay, ni first draw. Sambung, laju sikit. Second draw. Kalau yang pertama dah dapat blue, yang kedua boleh juga masih blue ataupun yang kedua dapat white. Setuju? So kalau yang kedua dapat blue, berapa probability kita? 2/4. Kenapa 2/4? Sebab 3 biji blue tadi, satu dah ambil simpan tepi, tinggal 2. Dan total sebab dah hampir keluar 1, semua total dah jadi 4. Cerita ni kan? Tree diagram. Manakala untuk white, masih lagi ada 3. Masih lagi ada 2 sebab kita tak bawa keluar dia lagi, dan semua sekali akan masih ada 4 biji bola sebab kita dah keluarkan 1 warna blue di permulaan. Dekat sini awak boleh semak sebenarnya 2/4 tambah mesti 1. 3/5, 2/5 bila tambah mesti 1. Kita boleh selalu check sebenarnya. Total dia setiap cabang mesti sama dengan 1. Probability paling besar jawapan 1, paling kecil jawapan kosong. Tak boleh probability jawapan lebih daripada 1. Tiba-tiba 3/2, tak boleh. Ataupun tiba-tiba jawapan negatif, medium, saya dapat negatif 3. Salah lah tu. Probability mesti paling kecil kosong, paling besar 1. Okay, saya bagi masa awak untuk selesaikan yang white ni. Saya nak pusing. Dapat kat sini blue, dapat kat sini white. Macam mana nak tulis probability dia? Okay, cuba buat sekarang. Penuhkan ni, tulis dekat sini probability, dekat sini dia punya probability. Cuba buat. Okey, senang aja ni. Alright, so untuk cabang dekat sini nak letak berapa? 3/4 sebab belum keluar lagi blue kan. Yang mula-mula tu keluar white. So 3/4. Yang bawah ni adalah 1/4. Sebenarnya kalau nak check kita tahu total ni mesti sama dengan 1. Okey, beres. Okey, boleh jawab soalan. Soalan tanya, what is the probability of drawing a blue ball on the second draw? Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah blue dan blue. Yang ni dapat blue and white. Yang ni dapat white and blue. Yang ni dapat white dengan white. Tu cerita dia. Apa benda tu? White. Soalan tanya, what is the probability of drawing a blue ball on the second draw? So yang ni dengan yang ni lah kan? Yang kedua dapat blue. Okey, jadi jawapan kita adalah 3/5. Saya baca ni. Saya baca dia punya cabang. 3/5, 2/4 dengan 2/5, 3/4. Itu saya baca. 2/5 darab 2/4. Kemudian yang ni 2/5 darab 3/4. Dapat 6/20. Yang ni dapat 6/20. Tambahkan dia. So 6/20 tambah 6/20 sama dengan 12/20. So that's the answer for A. Nak kecilkan boleh. Betul tak? Ke saya salah? Betul lah kan? 3/5. 3. Okey, 12/20 atau 3/5. Kalau tekan kalkulator, dia biasa dah simplifykan untuk kita. This one 3/5 pun boleh. Bagi 4, bagi 4. Okey, kalau nak tulis proper,
Saya tulis balik kat sini proper sikit. Bermakna untuk dapat probability, ini example 4. Okey, kalau nak tulis balik, probability untuk dapat BB dan WB adalah sama dengan 3/5 darab 2/4 tambah dengan 2/5 darab 3/4. Ini cerita dia. Jadi kalau cara tulis yang detail lah. So 6/20 tambah 6/20 sama dengan 12/20 3/5. Ni untuk example 4A. Okay, boleh faham ke cerita? Alright. Dan B. B senang saja. B adalah both balls are white. So PWW. Okay, kalau PWW, tengok balik cabang kita. Mana satu cabang kita? White dan white. So 2/5, 1/4. Okay, tulis kat sini. Bermakna untuk white kat sini adalah sama dengan 2/5 darab 1/4. Bila di dalam satu jalan yang sama, satu cabang laluan yang sama, kita darab. Tapi antara setiap cabang tu kita tambah. Ingat tu, bila dia satu laluan yang sama, daripada satu titik yang sama, lalu dan lalu dan lalu, kita darab. Tapi setiap cabang-cabang tu kita tambah. So this one adalah 2/20 sama dengan 1/10. Tu jawapan untuk example 4. Beres. So macam mana rasa belajar tree diagram? Saya suka tree diagram. Dia suka. Macam seolah-olah kita buat nota. Kita dah faham cerita, lepas tu kita sebenarnya kita train, kita latih otak kita untuk memvisualkan apa yang kita faham. Kemahiran tu bagus untuk awak kerja nanti. Macam mana awak faham klien minta nak macam ni, nak macam ni, nak macam ni, awak perlu buat satu rumusan daripada all the permintaan yang dia nak, syarat nak macam ni, untuk awak buat satu conclusion dan boleh present pula pada your team. Itu kemahiran dia sebenarnya. Supaya okey, dah faham, dia nak macam ni, okey. Jadi bila awak nak present kat team, projek baru kita adalah projek A. Projek A ni macam ni, awak nak buat slide, awak nak tunjuk kat kawan, mesti kena ada visual lah. Okey, sebenarnya first klien nak macam ni. Yang ni kita kena tengok tree diagram. Ataupun boleh apply juga masa belajar sekarang. Okey, aku nak buat macam, aku nak apa topik, pun boleh guna tree diagram. Kalau dulu ni panggil carta, apa carta? Carta, pokok. Kalau kita buat nota-nota cabang-cabang kan, macam tulang ikan lah. Zaman saya dulu main map, peta minda. Itulah dia. Okey, itu sahaja malam ni. Saya berhenti di sini. Simple-simple saja sebenarnya, kita lebih kepada introduction, tengok kembali probability, dan sedikit saja hari ini yang baru iaitu tree diagram. So thank you very much.